Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan lagi ia bersabda pula tadi, bihaqqin aqwalu la takunu kamin qalin yakhruju minhu taqiq at-tayyib wa tabqa fihi naqalah wa kadzalika antum tukhrijuna al-hukma min afwahikum wa yabqa al-ghillu fi sudurikum ya 'abidad dunya kaifa yudrikul akhirah man la tanqadi minad dunya syahwatuhu wala yanqati'u minha raghbatuhu. Artinya, dengan sebenar-benar aku berkata, jangan kamu jadikan diri kamu itu seperti pengayak tepung yang keluar daripadanya itu tepung yang baik dan tinggal di dalamnya itu sekam. Demikianlah keadaan kamu itu, yaitu kamu keluarkan daripada mulut kamu itu beberapa perkataan ilmu yang baik-baik dan tinggal di dalam hati kamu itu hasad, yakni dengki. Hai segala hamba dunia, betapa mendapat akan akhirat itu oleh seseorang tiada menghilangkan syahwatnya itu daripada dunia dan tiada memutuskan ia akan gemarnya itu kepada dunia. Ini sambung tajuk kita membicarakan kepujian fakir dan makna kata kecelaan orang kaya. Jadi antara orang kaya dengan orang fakir, Imam Ghazali nak sebut ni, orang fakir lebih bagus, lebih baik, lebih elok. Tapi ada juga orang kaya bagus pada kan tak ada. Tapi kebanyakan orang kaya ni payahlah. Tapi terutama di akhirat besok. Di akhirat besok tuan-tuan kita boleh tengoklah. Kan? Orang yang fakir ni tuan-tuan untung di akhirat. Orang kaya ni banyak hisap dia. Banyak perhitungan dia, banyak soal jawab dia. Baik itu kita tengok para nabi, rasul-rasul alaihi salatu wassalam kata-kata miskin. Kata-kata orang biasa. Orang hidup dengan qanaah, dengan keadaan ala qadar. Jadi Nabi pernah sebut, kita bicara dulu, kaya ni banyak yang tak elok, pendapatan banyak yang tak elok. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kalau takdirnya kita ni dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala, macam yang Imam Ghazali sebut dululah, walaupun kita harta banyak tapi hidup kita dalam keadaan qanaah, orang biasa.
Jangan bila makna kata dengan kekayaan kita tu kita hidup bermewah-mewah. Kerana matlamat hidup bukan untuk bermewah-mewah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut halaluha hisabun wa haramuha azabun. Kekayaan tu kita dapat dengan cara halal akan dihisab satu. Haram tempatnya azab. Halaluha hisabun wa haramuha azabun. Halal tu dihisab, dihitung satu. Dapat macam mana, guna macam mana. Kan? Yang haram tentulah neraka tempat dia. Jadi kebanyakan akhir zaman ni harta orang kaya ni banyak masalah lah. Banyak bermasalah. Ada saja duit tak elok masuk situ. Kan? Itu dia. Baik, Imam Ghazali membawa mana kata percakapan Nabi Isa alaihissalam dituju kepada ulama usuk, ulama jahat, nak menggunakan ilmunya itu untuk mendapat kekayaan keduniaan, keseronokan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan seterusnya malam ni juga kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun Nabi kita lah. Ni hebatnya umat Muhammad. Dia umat dia bernabikan Nabi Muhammad, tapi dia tak tolak Nabi Isa, Nabi Musa. Orang Yahudi mendakwa mereka itu umat Nabi Musa. Dia tolak Nabi Muhammad, dia tolak Nabi Isa. Orang Kristian pula dia mengaku dia umat Nabi Isa, Jesus. Tapi dia tolak Moses atau Nabi Musa, dia tolak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat umat Nabi Muhammad ni, dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia juga beriman dengan Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan seluruh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Isa dia kata bihaqqin akhwalu, benarlah apa aku nak cakap. Ya, apa aku nak kata ni betul. Sebab nabi-nabi tuan-tuan sekalian mereka tak bercakap melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap sesuatu dengan nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna siddiq. Makna semua rasul-rasul bersifat siddiq. Makna siddiq tu makna cakap dia tu betul. Apa makna cakap betul? Cakap dia semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi Isa kata? La takunu kamin khalin. Ya. Jangan kamu jadi macam pengayak. Kita ayak tepung kan? Ayak tepung, ayak berai, kita ayak kan? Ayak tepung lah, selalu kita sini ayak tepung kan? Jangan jadi macam pengayak. Apa kerja pengayak ni? Yakhruju minhu daqiqut tayyib. Keluar daripada pengayak tu yang baik-baik, yang elok-elok, yang halus-halus, yang cantik-cantik. Tujuan kita ayak apa? Nak buang ada ulat ke, ada padi, yang ada kulit padi ke, mana? Yang ketul-ketul tu, yang tak elok tu kita nak buang, lepas tu kita ayak. Bila kita buang tepung tu dalam ayak, yang keluar tu elok. Yang duduk di bawah tu elok, yang keluar daripada pengayak tu elok. Yang tinggal dah, tinggal ulat ulat ke kan, dedak ke apa ke, yang tinggal tu semua tak elok. Yang keluar semua elok. Itu kita jangan jadi macam pengayak. Yakhruju minhu daqiqut tayyib. Yang keluar daripada pengayak itu yang baik-baik, yang elok-elok. Wa tabqa fihi naqala. Tinggal dalam pengayak tu sekam. Yang tak elok tinggal. Ulat tinggal atas. Tepung lepas ke bawah. Tidak. Jangan jadi macam pengayak.
Makna dia cakap tu, keluar tu semua elok-elok. Tapi yang tinggal dalam hatinya berserabut. Yang duduk dalam hati itu duduk berserabut, macam-macam berserabut duduk dalam hati. Yang keluar semua bagus-bagus. Ajak orang sembahyang tahajud tapi dia pun tak makan. Ajak orang berjuang dia penakut. Ajak orang beramal dia tak beramal. Ada jenis macam tu. Lima taquluna ma la taf'alun. Allah kata, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Kan? Kita bercakap, tapi kita tak buat. Jangan jadi macam orang Bani Israel. Kan? Dia suruh orang buat baik, tapi dia lupa diri dia. Tak muru nabil ma'ruf. Kita ajak orang buat baik. Fatansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Afala taqilun. Kamu ajak orang buat baik, tapi kamu lupa diri kamu. Apa kamu tak fikirlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Afala taqilun. Tuhan tanya, kamu suruh manusia buat baik, sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri. Sedangkan kamu baca kitab, kamu boleh bagi petua, boleh bagi hukum, boleh kupas, boleh ulai ayat Quran hadis, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Apa kamu tak fikirlah, kata Allah Ta'ala. Kamu tahu benda tu tak elok, kamu buat. Kamu tahu benda tu elok, kenapa kamu tak buat? Sebab tu tuan-tuan sekalian, amat hinalah di sisi Allah Ta'ala orang bercakap dengan perkara yang dia tak buat. Jadi Nabi Isa kata, jangan kamu jadi macam pengayak, ya, yakhruju minhu taqiqut tayyib, keluar daripada pengayak tu yang elok-elok, tepung yang cantik-cantik, wa yabqa fihi nakhala, tapi yang tinggal dalam pengayak tu ulat-ulat lah, sekam. Benda yang tak terpakai tu ada dalam pengayak tu. Yang keluar semua elok-elok, keluar pada mulut cantik-cantik, tapi yang tinggal dalam hati ni berserabut. Nak dunia, nak pangkat, nak kedudukan, nak macam-macam. Inilah penyakit, tuan-tuan. Ulama-ulama sejak zaman dulu, bukan dia tak tahu benda tu betul tak betul, tapi demi kepentingan, demi kepentingan duniawi itu menyebabkan dia tidak boleh bercakap benar. Dia tidak boleh, makna kata, mengikut kebenaran. Sedangkan dia tahu jangan jadi macam tu. Lepas tu kita tarbiyah anak kita elok-elok. Kerana ulama ni, tuan-tuan, kalau dia baik tak apa, kalau dia jahat habis, tuan-tuan. Ilmu dia tinggi, pakaian dia hebat, kan? Orang semua kagum dengan dia. Dia pusing dia habis, tuan. Dia pusing habis. Lepas tu Imam Ghazali, dia takut. Dia lebih takut, makna dia takut kepada ulama-ulama jenis macam ni. Bahkan Imam Ghazali kata, ulang tak apa lagi, dia patut kita mati, tapi dia patut keyakinan kita tu, dia patut sikap kita tu. Oh, cukup dahsyat. Hang siapa? Dia ulama. Habis kita. Baik tu kita jangan bertaklid, jangan ikut-ikut kita mengaji. Dia betul kita ikutlah. Dia tak betul ikut apa. Macam mana hang tahu dia betul tak betul? Dengan ilmu yang kita ada. Ilmu ni sebagai penimbang. Kita timbang, dia betul kita ikut, dia tak betul, sorry. La ta'ata li makhluqin bi maksiatin khaliq. Tidak ada makna kata taat pada manusia yang membawa derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan diri daripada taklid, jangan jadi muqallid. Tu kita mengaji ni. Tu dia. Kerana di akhir zaman ni, susah. Ya, insya-Allah. Wa kadzalika antum, yang demikian itulah diumpamakan Nabi Isa tadi, dia umpama macam pengayak. Kamu itu
tukhrijunal hukma min afwahikum. Takhrujul hukma, terbit keluar hukum, min afwahikum, daripada mulut kamu. Keluar hukum-hukum semua keluar pada mulut mereka itu, mulut ulama-ulama. Kan? Wa yabqa ghillu fi sudurikum, tetapi kekal, makna kita kata dalam hati mereka itu sifat hasad dengki, ghil. Banyak hasad dengki. Dengki ke orang tu, dengki ke orang ni. Kita cerita kat dia Ustaz Azhar Idrus, kalau dia buat ceramah berpuluh ribu, alah, mana tak ramai, dia tu mengumpat. Dia ada tu, dengki lah tu. Saya ceramah orang tak ramai sebab saya tak pandai mengumpat. Lepas ceramah tu ramai pasal pandai mengumpat. Tu cakap-cakap dengki lah tu. Kita seronok lah. Ustaz Azhar Idrus, kalau dia ceramah orang ramai, dia boleh tarik anak muda. Kita tak mampu tarik. Dia boleh tarik anak muda jadi bagus. Kita suka lah, seronok lah kita ni. Itulah patut sikap yang perlu ada kepada kita. Tapi dah, bila cakap begitu, dengki. Siapa yang dengki ni? Ulama juga. Ini masalah ni. Jangan ada sifat dengki. Bantu membantu. Kita ni orang sebut kita dalam satu perjalanan menuju satu tempat. Kita seorang-seorang tuan-tuan sekalian, antara orang buta, seorang tu buta, seorang lagi lumpuh, nak pergi satu matlamat. Kalau orang buta ni pergi tempat tu memang tak sampai punya, pasal dia buta. Begitu juga yang lumpuh tadi ni, kalau dia biak pergi memang tak sampai, pasal dia lumpuh. Tapi kalau si buta dengan si lumpuh bekerja sama, apa macam? Si buta, si lumpuh bekerja sama. Si buta, mata tak nampak, kaki dia kuat. Si lumpuh tadi ni pula, mata cerah tapi kaki lembek. Dia ragas, hang main naik kokor aku. Tahu kokor naik belakang aku. Si buta kata, hang ragas aku belakang, aku kokor hang. Bila dua ni bekerja sama, sampailah matlamat yang kita tuju. Tak? Sampai matlamat yang kita tuju. Si buta, si lumpuh tadi boleh tunjuk jalan. Si buta tadi boleh berjalan, kaki dia kuat. Dengan kerjasama tadi sampai satu matlamat. Kita perlulah kerjasama umat Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong. Tapi tak mau jadi tuan. Dia kan nak kacau ke? Nak kacau sana, nak kacau sini. Tegakkan sebuah kerajaan di kalangan umat Islam yang kuat dan padu. Sementelahan kita masih lagi majoriti. Dah jadi minoriti tak payah dah. Kita masih lagi majoriti. Ahli parlimen Islam ni boleh bekerja sama, bincang elok-elok. Kita boleh selamatkan negara kita, umat Islam. Selamatkan semua rakyat ni. Tapi itulah masing-masing ada kepentingan. Semua bakat nak jadi Perdana Menteri. Mana Perdana Menteri boleh tiga? Satu ya. Anwar buat jadi Perdana Menteri. Tengku Razali pun nak jadi. Mahathir pun nak lagi sekali. Jadi kacau apa biru. Kelang kabut kita. Tiga-tiga Melayu. Jadi yang masalah kita ni kepentingan duniawi. Kan? Hubur riasah. Cinta kasih nak jadi ketua. Sedangkan tuan-tuan Nabi bagi tahu pada Abu Zar Al-Ghifari, jangan. Abu Zar satu hari dia cerita dia ada di masjid. Dia dengan Nabi ya. Dia dengan Nabi ya di masjid. Apa pun tak ada. Dia bagi tahu Nabi, kalau boleh bagilah saya jawatan. Maksud Islam dah berkembang lah, mula berkembang lah. Abu Zar minta jawatan. Siapa Abu Zar ni? Oh, cukup zuhud orang dia. Bukan orang duk gila dunia ni, orang zuhud. Minta jawatan, boleh. Makna kata dengan jawatan tu dia boleh banyak lagi khidmat kepada masyarakat. Abu Zar kata tak boleh, jangan. Kamu lemah. Kamu lemah, tak mampu nak pikul jawatan ni.
Kerana amanah kepimpinan ni menyebabkan kita menyesal besok di akhirat. Menyesal tuan. Nak jaga anak kita pun, ya Allah. Nak jaga anak, isteri 1, anak 5. Tu pun duk kelang kabut. Nak jaga rakyat Malaysia 30 juta. Sayyidina Umar pesan, jangan lantik anak aku jadi khalifah. Sedangkan anak Sayyidina Umar hebat, Abdullah bin Umar. Dapat tak kenal. Dia sendiri kata, jangan lantik anak aku. Cukup berlaku seorang sudahlah. Beban di akhirat tuan-tuan. Tak larat jawab. Terus Sayyidina Umar pun. Tuan-tuan tahu dia buat pagi-pagi dia buat apa? Dia pergi riki dulu jalan tu. Mana kabilah nak keluar dari Madinah. Dia pergi riki jalan tu dulu. Takut lubang tak kambui, nanti unta dia kata terjun lompak. Patah kaki, aku ditanya oleh Allah Ta'ala. Oh, bertakut macam tu. Malam-malam tak tidur, merayau atas kampung, tengok pun ada rakyat dia lapar tak makan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang tu pemimpin akan disoal kepimpinan dia. Oh, takut saya tak berani lah tuan. Takut sungguh. Kita nak lepas diri kita, anak kita, isteri kita pun nak. Allah, ya Allah. Jangan macam tu. Kita fikir masalah ummah. Apa nak jadi dengan umat ni? Dia bercelaru. Ni hari ni apa? Semalam 1,200. Hari ni apa nak tak tengok? Berapa hari ni? Banyak orang, ribu-ribu. Wabit, ribu-ribu. Tak pasal. Allah Rabbi ya Karim. Jadi begitulah kata Imam Ghazali, wa kadzalika antum, demikianlah kamu, tukhrijunal hukma min afwahikum, keluar daripada mulut kamu hukum-hukum tu. Kamu ni ulama usul lah. Nabi Isa dia tala pada ulama dia, ulama yang dibagi ulama jahat. Kamu bercakap, keluar daripada mulut kamu hukum tu, hukum ni, hukum tu, hukum ni. Wa yabqal ghillu fi sudurikum. Tetapi kekal dalam hati kamu tu ghillu, hasad dengki. Dalam hati ni berserabut dengan hasad dengki. Ada seorang kamu sebutlah nama dia tuan. Saya kebetulan lalu kot tu tengok dia ceramah maulud. Tuan-tuan, saya mengajak, saya ceramah orang tak ramai. Sebab saya ni tak pandai mengumpat, dia kata. Mereka ramai lah pandai mengumpat. Tak boleh cakap macam tu. Bukan semua penceramah-penceramah mengumpat. Kan? Tapi dia lah satu, makna kita kata satu daya tarikan yang ada pada dia. Yang orang suka cara ceramah dia, cara kuliah dia. Kita bantu-membantu lah. Hang boleh ikut nu, hang boleh ikut ni, hang boleh ikut nu. Untuk menyelamatkan umat Islam hari ini. Dia. Ya abidad dunia. Ya abidad dunia. Wahai hamba dunia. Ya. Kaifa yudrikul akhirah. Bagaimanakah makna kata mendapat akhirat? Kamu boleh mendapat akhirat. Nak dapat makna kata habuan-habuan akhirat. La tankhadi minad dunya syahwatuhu. Sedangkan kamu tak boleh nak tinggalkan, menghilangkan syahwat dunia daripada hati kamu. Lagi tuan-tuan, di hati kita ni syahwat keduniaan, lama itulah kita tak dapat tuan-tuan sekalian habuan-habuan akhirat. Kerana akhirat dengan dunia tuan-tuan ibarat masyrik dengan maghrib. Masyrik ni matahari naik, maghrib matahari jatuh. Bila kita menghadap matahari naik, kita secara automatik membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Menghadap masyrik, membelakangkan maghrib. Menghadap maghrib, membelakangkan masyrik. Kita menghadap dunia, kita terpaksa membelakangkan akhirat. Ma ja'alallahu rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tak jadikan dua hati satu dada. Satu hati, satu dada.
Kalau niat kita kerana akhirat, dunia tak ada. Terpaksa kita berpada-padalah dengan dunia. Tapi kalau kita niat hidup kita untuk dunia, kita terpaksa mengorbankan akhirat kita. Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi mereka mengutamakan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Carilah akhirat, tuan. Tok Guru saya kata, kita cari akhirat, dunia mai saja insya-Allah. Tapi cari dunia, akhirat tak dapat. Siapa cari dunia, Allah perintahkan dunia menghambakan diri dia. Tapi kalau kita cari akhirat, Allah perintah dunia untuk menghambakan diri kat kita. Jadi carilah akhirat, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi orang yang betul-betul meletakkan matlamat hidup akhirat, dia kena bersedia berpada-pada dengan dunia. Hidup qanaah, berlebih kurang. Insya-Allah, tuan. Itu dia. Wala yanqati'u minha raghabatihi, dan tiada memutuskan, yang qati'u ni memutuskan anha daripada dunia tu, raghabatihi kegemaran. Dia gemak dengan dunia dia tu. Bila kita gemak dengan dunia, tak ada lah kita nak mendapatkan akhirat. Tak boleh dapat akhirat. Rugilah, tuan-tuan. Sebab kita nak pergi akhirat, kita nak mati, no? Banyakkan amalan-amalan untuk balik ke akhirat. Kita makin hari, tuan-tuan, makin dekat dengan akhirat, bukan makin jauh. Perjalanan kita makin hampir dengan kubur, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atta' pesan, ingatkan kat kita, tak ada satu nafas pun yang kita hembuskan, melainkan setiap nafas itu Tuhan telah takdirkan pada azali. Setiap nafas yang kita hembus, Tuhan takdir siap dah. Daripada mula kita dilahirkan oleh mak kita sampai kita mati, berapa banyak nafas yang kita nak gunakan. Banyak mana nafas kita nak guna. Tuhan dah stok siap-siap dalam tu. Dia panggil stok pernafasan. Stok pernafasan ni dah siap dah. Banyak mana yang tahu Allah Ta'ala. Kita pun sendiri tak tahu, Allah saja yang tahu. Banyak mana nafas yang diperuntukkan kepada kita. Tapi yang pastinya, tuan-tuan, nafas ni tiap-tiap hari kita guna. Tiap-tiap hari. Kata ulama sufi, satu hari nafas yang kita guna 24,000. Naik turun nafas tu 24,000 nafas. Satu hari. 2 hari 48,000. 3 hari 72,000. 4 hari 96,000 nafas. Kalau umur macam saya 68 tahun, berapa kali dah sendiri? 68 kali 365. Kali dengan tahun. Kali dengan 24,000. Berapa? Kalau ambil kalkulator, hampa type, terbakar meletup. Punya banyak kita pakai dah. Tinggal sikit lagi. Sebab tu, tuan-tuan, masa kita kecil-kecil dulu, kanak-kanak dulu, lari macam mana kan reti letih. Tuan-tuan tengok budak-budak reti letih lah. Tak reti letih. Lari sana, lari sini, tak reti letih. Tidak terkapar. Pasal apa dia tak letih? Nafas dia tengah jenuh. Nafas dia banyak. Kita try tengok lari. Lari tu tunggak-tunggak. Pasal apa? Nafas dia tinggal sikit. Akan datang satu hari, tuan-tuan, macam kita lah, kita duit kita dalam bank kan, hang letak berapa juta lah. Tapi hari jolok orang hari, ribu. Last sekali duit kita dalam tu kering. Ni besar apa? Hari guna.
Sampai satu hari, sampailah masa dia makan hembusan nafas yang terakhir. Nafas habis. Tak mati kan? Bila mati kan baru kita sedar, Allah, rugi yang amat sangat. Jangan jadi macam tentera-tentera Zulkarnain. Zulkarnain ni tuan-tuan, dia ni Raja Mesir, Raja Islam. Dia bawa tentera dia tuan-tuan menuju satu tempat. Sampai situ ada satu bukit. Bukit ni kalau kita panjat dia, maka masa seminggu untuk sampai tempat yang mereka nak pergi tu. Tapi kalau pergi ikut bawah terowong tu, dia ada terowong, ada gua, ada terowong. Masuk ke terowong tu, masuk pagi, petang sampai lah. Maka akhirnya Zulkarnain memilih ikut terowong. Masa nak masuk terowong tu, orang kampung situ cerita, kami dengar cerita. Dalam terowong ni ada emas. Banyak orang cerita ada emas. Mereka pun masuklah. Cerita dalam terowong ada emas, semua tahu. Masuk terowong tu sekalian. Ceritanya sampai tempat yang betul-betul gelap tu, tengah-tengah terowong tu betul gelap gelita, tak nampak apa tu. Dia tersepak dan terpijak sesuatu. Tetapi kebanyakan tentera Zulkarnain dia tak percaya kata emas. Takkan emas kot. Depa dah tersepak, depa dah terpijak. Sebiji pun depa tak ambil tuan. Tak ambil. Cuma adalah 4-5 orang ambil. Ambil pun sikit-sikit. Ambil sebiji, 2 biji seorang. Boleh poket jubah. Cuma satu orang ya tuan yang percaya kata tu emas. Dan londeh jubah dia, ikat ni jerut tengkok ni, sombat penuh-penuh. Lepas tu tanggung. Sampai ujung terowong cerah, tengok emas sungguh. Allah, yang tak ambil, dia terus terima pergi kat Zulkarnain. Minta nak patah balik, masuk dalam gua nak ambil emas. Zulkarnain kata dah keluar, tak boleh masuk. Bakal menyesal lah. Kalau aku tahu lah. Orang habaq ada emas, apa tak ambil pasal apa? Kita pun begitu lah kan. Banyak hadis-hadis menyebut tentang kelebihan menuntut ilmu, kelebihan sembahyang tahajud, kelebihan baca Quran, kelebihan ibadat tu, ibadat ni. Semua orang dengar tak? Dengar. Tapi beberapa orang main mengaji, tak main terus pada. Mati besok, apa lah? Macam tentera Zulkarnain tu lah, duk tu menyesal yang amat sangat. Gulungan pertama. Yang kedua, gulungan yang ambil lima orang ni ambil sebiji, ambil sikit-sikit. Dia main mengaji bila? Maulid Rasul, Isra' Mi'raj, setahun 3 kali ya. Bila tengok besok di akhirat kelebihan menuntut ilmu, Allah. Kalau aku tahu macam ni, tiap-tiap malam aku mengaji. Yang tu yang ambil sikit-sikit. Yang ambil satu jubah ni pun menyesal. Kalau aku tahu lah macam ni. Padahal dia tiap malam main mengaji tu. Kalau aku tahu macam ni, aku duduk pondok tu. Aku duduk pondok mengaji siang malam pagi petang. Semua kita akan menyesal. Yang buat ibadat pun menyesal, yang tak buat ibadat lagi-lagi menyesal. Jangan menyesal lah tuan-tuan. Yakin sungguh-sungguh cerita Nabi cerita tu, kita buat ibadat banyak-banyak. Bekalan untuk pergi akhirat. Ada seorang sahabat nama apa? Nama Sauban. Sauban ni orang gelak, dia perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang jemaah tak tinggal tuan. Rumah dia nak pergi masjid Nabi tu,
1 jam perjalanan, pergi sejam, balik sejam. Hari-hari sembahyang jemaah. Dia tak tengok muka Nabi sehari tak boleh duduk. Dia kata sahabat ni, oh, dia sayang sungguh kat Nabi. Satu hari Nabi dengar berita dia meninggal dunia. Nabi pergi rumah dia. Pipi dia dah dikebumikan. Kemudian Nabi tanya isteri dia, ada tak Sauban ni pesan apa-apa? Ada tak dia pesan apa-apa? Isteri dia kata tak ada. Tak ada pesan apa-apa. Cumanya bila dekat-dekat nak mati tu dia bercakap, kami tak faham apa dia cakap. Nabi kata dia cakap apa? Dia kata kalaulah baru. Dia ulang cakap tu lah, kalaulah baru. Satu lagi dia cakap apa? Kalaulah jauh. Dia ulang yang tu, dua tu, kalau jauh, kalau baru. Nabi cerita, orang ni bila nak mati, Tuhan buka pintu langit, nampak balasan Allah Ta'ala yang Tuhan nak bagi kat kita, amalan yang kita buat tu. Fakashafna anka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami kasyaf, kami buka pintu langit. Jika nak mati nyawa sampai roh tu, Tuhan buka pintu langit. Penglihatan kita hari itu amat tajam, nampak. Di antara yang kita nampak, ganjaran pahala yang Tuhan nak bagi kat kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah kita buat kebajikan, Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk kat dia tu, Tuhan balasan dia duk ulang alik pergi masjid tu. Allah punya hebat balasan yang Tuhan nak bagi tu. Tu tengok Allah. Tu pergi sejam balik sejam. Kalaulah jauh. Makna kalau rumah dia jauh dari masjid lagi bagus. Sejam perjalanan macam ni punya ganjaran pahala. Kalau 2 jam, 3 jam lagi banyak pahala. Kalau boleh biarlah rumah aku jauh lagi daripada masjid. Itu makna kalaulah jauh. Yang satu lagi tu Rasulullah kata satu malam dia balik daripada masjid waktu Isya, lepas sembahyang Isya. Musim tu musim sejuk. Siapa pergi Madinah tahulah kena musim sejuk. Dia sejuk sungguh. Dia tengok satu orang laki-laki duduk bawah pokok. Ketak, sejuk. Kesejukan ketak. Dia masa tu dia pakai dua lapis jubah. Jubah dalam tu baru, jubah luar buruk. Dia ambil jubah luar dia tu, dia selimut kawan tu. Dia bagi kawan tu jubah dia. Jadi Tuhan tunjuk tuan-tuan balasan sebab bagi jubah buruk kat kawan tu. Jubah buruk ni kalaulah baru. Kalau aku tahu aku bagi yang baru tu lagi. Betul tuan-tuan, apa Nabi cerita semua betul. Baik tu ulama kata bukan setakat orang yang tak buat amal ibadat, orang yang buat ibadat pun akan menyesal kerana buat sikit-sikit. Yang buat banyak pun lagi menyesal juga. Pasal apa? Melihat balasan Allah Ta'ala makna kepada kita yang buat amal ibadat tadi ni. Di malah ramai-ramai kita pakat buat ibadat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, Tuhan tak pernah mungkir janji. Nabi cakap semua betul. Ya? Itu dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi dan sabdanya pula. Ya, kata lagi Nabi Isa. Biyaqin akhwalulakum. Inna khulubakum tabki min a'malikum. Ja'altumud dunya tahta alsinatikum wal amala tahta akhdamikum. Artinya, dengan sebenar-benar aku berkata,
bahwasanya hati kamu itu menangis daripada sebab amal kamu. Kamu jadikan dunia itu di bawah lidah kamu, dan kamu jadikan amal kamu itu di bawah tapak kaki kamu. Nabi Isa bagi tahu lagi kepada ulama usul, bihaqqin aqwalu lakum. Memang betul ni aku nak cakap kat kamu ni, benda ni benar betul. Sebenar-benarnya yang aku nak cakap ni. Apa dia? Inna khulubakum tabki. Sesungguhnya hati kamu menangis. Hati kita ni teriak, menangis. Pasal apa dia menangis? Min a'malikum, daripada amalan-amalan yang kamu buat. Ni yang duk buat amal ni, buat amal tak ikhlas pun hati tu menangis. Tambahlah tuan-tuan yang kita tak buat amal langsung ni, lagi dia menangis. Dia nak makan, hati ni nak makan, makanan kerohanian orang panggil. Kita biar hati kita lapar. Makanan hati dia tak sama makanan roh ni. Dia tak sama dengan makanan jasad. Jasad makan nasi, kan, makan kuih. Dia makan zikrullah, selawat, ibadat. Itu makanan rohani. Bayangkan kita bela tuan-tuan, ternakan tak bagi makan. Dia keyau tu lah. Keyau, kucing akan keyau sebab dia lapar. Lembu lagi kuat keyau dia. Saya duduk di rumah juga, apa benda ni? Telefon kawan tangga jaga lembu. Hang bagi makan dah kan ni? Allah terlewat sikit ustaz. Bagi makan cepat, duk keyau, lembu duk keyau. Begitulah rohani kita menyerit kelaparan. Kita tak bagi dia makan. Makanan rohani tu tak bagi. Tu yang kita, yang dah bagi makan pun Allah pun menangis lagi hati tu. Pasal apa dia menangis? Ja'altumud dunya, kamu jadikan dunia itu tahta alsinatikum, di bawah makna kata lidah kamu. Kita jadikan dunia di bawah lidah, letak bawah lidah tu. Tu dia. Makna kata kita ni bercakap pasal dunia aja. Segala amalan-amalan kita tu bermatlamatkan dunia. Buatlah apa pun, semua kerana dunia. Kan? Wal amala tahta akhdamikum, sedangkan amalan-amalan kamu tu kamu letakkan di bawah kaki kamu. Letak tempat yang rendah. Dunia letak bawah lidah, tempat yang tinggi. Makna kata kita kepala ni duk fikir dunia aja, bercakap dunia, semua dunia. Sedangkan amal ibadat kita letak tempat rendah. Suka buat, tak suka buat kita tak buat. Kita angkat tuan-tuan, amalan tu kita utamakan. Kerja-kerja dunia ni tuan-tuan sekalian, makna kita kata kerja dunia ni kita buat lah bukan tak buat, berpada-pada. Kerja akhirat tu kita mesti utamakan. Yang tu akhirat tu kena utama, sebab kita nak pergi akhirat. Rohani ni kena lebih sikit. Kata orang, apa jasad dengan rohani ni, roh ni ibarat sangkak dengan burung. Kita bela burung, burung duduk dalam sangkak. Sangkak tu ibarat jasad. Nak kena ada lah sangkak, kalau burung lagi keluar. Kan? Burung pun nak kena jaga, sangkak pun kena jaga. Tapi penjagaan tu lebih kepada burung. Harus jaga sangkak tu buh bernih, buh cat. Burung tak bagi makan, lama-lama burung mati. Bila burung mati, hang buang burung tinggal sangkak. Takkan nak kata sangkak luar rumah. Orang kata hang ni tak ketahuan. Mana? Apa ni? Guna sangkak sebab ada burung. Burung tu kena bagi makan. Burung lapar kita tak bagi makan, dia sakit tak bagi ubat. Ini tak betul. Rohani kita sakit, rohani kita lapar tak bagi makan, dia sakit tak bagi ubat. Kena ubat rohani tu kena lebih sikit. Ya.
Pasal ruh ni lah yang akan menghadap Allah Ta'ala besok dalam kubur, yang akan dipersoalkan dengan berbagai-bagai soalan. Ruh ni dia, tuan-tuan sekalian, dia tak binasa. Dia kekal sampai akhirat besok, dia kekal. Jasad kita habis. Kena bagi perhatian lebih kepada makna kata, kepada ruhani kita. Itu dia. Dan lagi sabdanya pula, sabda Nabi Isa alaihissalam, bihaqin akhwalu lakum. Dengan makna kata, aku nak cakap ni, cakap benda yang benar lah. Sebenar-benar aku nak berkata. Ya. Afsadattum akhiratukum fasalahud dunya ahabbu ilaikum min salahil akhirah. Fa'ayun nasi aksaru minkum lau ta'lamun wailakum hatta ma tasifun at-tariqi fi tariqa lil mudlijin wa tuqimuna fi mahallil mutaqayyirin ka'annakum tad'una ahla dunya liyatrukuha lakum mahlan. Artinya, dengan sebenar-benar aku berkata, bagi kamu telah kamu binasakan akhirat kamu, maka kebaikan dunia itu terlebih kasih kepada kamu daripada kebaikan akhirat kamu. Maka siapa daripada manusia yang terlebih rugi daripada kamu, jikalau kamu ketahui akan demikian itu? Dan binasalah kamu hingga apa yang kamu sifatkan halnya bagi orang yang berjalan dalam malam yang kelam, padahal kamu berhenti dalam tempat perhentian orang yang sesat. Seolah-olah kamu menyerukan orang yang mempunyai kekayaan dunia itu supaya meninggalkan mereka akan dunia mereka itu bagi kamu, padahal perlahan-lahan. Mahlan. Lagi nasihat Nabi Isa alaihissalam. Dia nasihat kepada ulama dia lah. Kita boleh ambil nasihat ni, insya-Allah. Bihaqqi aqwalu lakum. Ni lagi sekali, benarlah apa aku nak cakap ni. Apa yang kamu buat sebenarnya? Afsadattum akhiratakum. Ulama usul, sebenarnya kamu merosakkan akhirat kamu. Kamu merosakkan akhirat kamu. Kamu tak bina akhirat bagi elok. Akhirat kita nak pergi, sepatutnya kita elokkan akhirat kita. Dengan amalan kamu, tindakan kamu, tindak tanduk kamu ni, kamu merosakkan akhirat kamu. Fasalahud dunya ahabbu ilaikum min salahil akhirah. Fasalahud dunya, kamu mengislahkan, mengelokkan dunia kamu. Dunia kita pulun. Kereta cantik, rumah cantik, pakaian cantik, perniagaan kita bagi cantik. Oh, yang ni bak dunia-dunia ni semua nak bagi elok-elok. Tu dia. Ahabbu ilaikum min salahil akhirah. Mengelokkan dunia tu lebih kamu gemar, kamu suka daripada mengelokkan akhirat. Akhirat bak cincai-cincai. Semayang tak mau berjamaah. Tu tak mau bagi elok lah tu. Mana? Dakwah tak buat kerja sungguh-sungguh. Mengaji tak sungguh-sungguh. Ibadat-ibadat kita tak sungguh-sungguh. Bab dunia kita pulut. Fa ayyun nasi aksaru minkum. Mana ada manusia lebih rugi daripada kamu? Maknanya orang yang paling rugi, orang yang meruntuhkan dunianya, meruntuhkan akhiratnya untuk membina dunia dia. Itu orang yang paling rugi di akhirat besok.
Iaitu pulun dunia buat tak peduli dengan akhirat. Maka Imam Ghazali kata, Imam Nabi Isa kata, mana ada orang yang lebih rugi daripada kamu, lau ta'lamun, kalau hang tahu. Kalau hang mempunyai pengetahuan, kamu akan sedar, kamu insaf. Kamu orang yang paling rugi. Siapa yang paling rugi? Orang yang mengutamakan dunia, meninggalkan akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka mengutamakan dunia, kata Allah. Sedangkan akhirat tu lebih kekal dan lebih baik. Lebih baik dan lebih kekal. Tidak. Wailakum, dia kata, hatta ma tusibuna tariqal mudlijin. Aku kata lagi, ya, binasalah kamu, wailakum, hingga apa yang kamu sifatkan jalan bagi orang yang berjalan di malam yang kelam. Kamu jadi ulama, kamu nak bimbing orang yang duduk dalam yang gelap, tapi kamu sendiri duduk dalam gelap. Kita nak pimpin orang duduk gelap, keluar daripada gelap, pergi jalan terang. Kan? Macam mana kita nak sifatkan, nak selamatkan orang yang duduk dalam gelap kesesatan, sedangkan kita pun sesat, teraba-raba di dunia ni. Tak ada matlamat yang jelas. Matlamat jelas, kita duduk dunia nak pergi akhirat, nak cari kebahagiaan di akhirat. Sedangkan dalam masa yang sama, kita lebih pulun dunia, kita meninggalkan makna kata akhirat. Macam mana nak pimpin orang? Wa tuqimu fi ma'al mutaqayyirin. Sedangkan makna kata kamu di dalam makna kata mutaqayyirin ni, orang yang tercengang-cengang, tak tahu nak pergi mana. Kan? Duk bawa kereta tu, duk tak tahu jalan. Pergi kok duk tak boleh masuk, pergi kok dia tak boleh masuk. Pergi kok dia no entry. Nak patah balik dah tak boleh. Sana no entry. Kita biasa jadi sesat. Kok ni tak kena, kok ni tak kena. Sampai dia tak ada matlamat, dia tak tahu dia nak pergi mana. Sedangkan kita nak pergi akhirat. Kita bina akhirat kita bagi elok. Beri cantik akhirat kita sebab kita nak pergi situ. Tapi dia teraba-raba. Dia. Ka'annakum tad'una ahlad dunya litarkuha lakum mahlan. Seolah-olah kamu menyeru manusia ahli dunia itu tinggal dunia. Tinggal kat siapa? Lakum, tinggal main kat aku. Bagi dunia ni kat aku. Seolah-olah macam dia tak kata lah. Dia kata kita tinggal dunia. Rupanya dia nak pulun dunia tu pula. Dia ajak orang tinggal dunia, tapi dia pulun dunia. Ni kacau dia. Ni kacau. Jadi kita ajak orang buat baik, kita pun kena jadi baik. Dakwah yang berkesan lagi tuan-tuan, yang paling berkesan, kita beramal dengan apa yang kita cakap. Bila kita cakap, kita buat tuan-tuan, insya-Allah dakwah kita berkat, berkesan terhadap orang yang kita didik, orang yang kita asuh. Jadi kita nak ajak orang tinggal dunia, kita pun hidup bersederhana. Hang hidup mewah, lepas tu nak suruh orang lain jadi miskin, mana jadi? Dakwah ni tak berkat. Orang Cina kata apa? Cakap tak serupa bikin, lagu mana kah? Lebih kurang lagi tu lah. Itu dia. Artinya, ya, sebenar-benar aku berkata bagi kamu, Nabi Isa kata lagi, telah kamu binasakan akhirat kamu. Akhirat kita dah rosak. Maka kebaikan dunia itu terlebih kasih kepada kamu daripada kebaikan akhirat. Kita lebih cenderung ke arah makna kebaikan dunia, keseronokan dunia, daripada nak mencari keseronokan akhirat. Maka siapa daripada manusia terlebih rugi daripada kamu jikalau kamu ketahui akan demikian itu. Tak ada orang yang lebih rugi daripada kita yang duk pulun dunia tu. Kita lah orang yang paling rugi. Umur makin lanjut.
Harta berhimpun berbilion. Tapi dia kata dia miskin lagi. Saya tak kaya. Nak kaya metera mana? Anak kita dah kaya, kita dah kaya, apa benda? Dunia ni tuan-tuan dah carilah. Banyak mana tak puas itu lah. Kan? Maka ikut contoh Nabi. Ambil dunia bukan tak ambil. Ambil sekadar untuk keperluan kita untuk buat ibadat. Ibadat ni luas lah tuan-tuan. Mungkin anak kita mengaji sekolah, perlukan yuran, kan? Zaman sekarang tak macam dulu. Dulu tak ada duit pun tak apa. Tak kena air, api, bil api tak ada, air pun tak ada. Nak makan pucuk kayu beli kutip. Lah ni dah macam-macam, ada bil elektrik, ada bil layak, kenderaan nak. Ni kita bukan tak boleh ambil dunia, ambil sekadar nak buat ibadat. Jangan habis masa kita untuk dunia semata-mata rugi. Ambil sekadar keperluan, cari sekadar yang kita perlu untuk buat ibadat kepada Allah. Tidak. Dan binasalah kamu, dia kata, yang duk pulun dunia ni, hingga apa yang kamu, dia kata, sifatkan jalan bagi orang yang berjalan di dalam malam yang kelam. Kita duk cerita kat orang, bagi panduan orang duk jalan dalam gelap tu, begini. Padahal kamu berhenti di tempat perhentian orang yang sesat. Sedangkan kita pun teraba-raba juga. Kita nak tolong orang yang kita teraba-raba, tak tahu nak pergi arah mana. Kita pun duduk dalam gelap. Ajak orang tinggal dunia, kita pun serabut dengan dunia tak habis-habis. Seolah-olah kamu menyerukan orang yang mempunyai kekayaan dunia itu supaya meninggalkan mereka itu akan dunia mereka itu bagi kamu. Seolah-olah hampa jangan ambil dunia, hampa bagi kat aku. Macam itulah lebih kurang. Padahal perlahan-lahan, sikit demi sikit, kita mengajak manusia meninggalkan dunia, dan masa yang sama kita pulun juga dunia. Seolah-olahnya hampa jangan pakai dunia, hampa dunia bagi kat aku. Itu ceritanya lebih kurang dah. Jadi kesimpulan yang kita dapat malam ni ialah, makna kata nasihat-nasihat Nabi Isa, terutama pada ulama, orang yang menyeru orang ke arah kebaikan. Jangan kita menjadi orang macam Bani Israel. Kita menyeru manusia, murunan bin nas bil kita menyeru manusia ta'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia ke arah kebaikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri? Wa antum tatluna nal kitab, sedangkan kamu baca kitab, kamu ada ilmu. Kamu bercakap benda yang kamu tak beramal. Afala taqilun? Apakah tidak makna kita kamu memikirkan, berfikir. Jadi supaya kita makna kata jalan yang lurus, apa yang kita buat, kita cakap apa yang kita buat. Kita cakap pasal dunia, mudah-mudahan Allah campakkan di hati kita ni tak masuk golongan hampu dunia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita kemungkinan akan berhadapan dengan suasana politik yang tidak menentu ni, kan? Tadi kita tahu dah keputusan agung, permohonan daripada kerajaan minta supaya makna diisytiharkan darurat. Jadi maka yang di-Pertuan Agung dengan mendapat nasihat daripada pihak tertentu dan juga daripada mesyuarat majlis raja-raja, jadi Agung kata keadaan yang ada ni tak perlu lagi kepada darurat. Maka kerajaan yang ada terus beroperasi. Tapi tak tahulah, berbagai-bagai kemungkinan boleh berlaku, tuan-tuan. Sebab 6 bulan November ni nak dibentangkan bajet. Bajet ni akan diundi. Dengan suasana politik yang macam ni, tarik pi aku tarik mai. Orang ni buat macam ni boleh menyebabkan bajet tak lulus. Undian bajet mungkin tak lulus. Bila tak lulus, tuan-tuan sekalian, kesan dia besar. Yang pertama kesan dia, tuan-tuan sekalian, maka makna kata Perdana Menteri jalan yang ada pada dia terpaksa bubar parlimen.
dan minta supaya diadakan pilihan raya umum. Itu pilihan dia. Sedangkan kita berdepan dengan COVID. COVID makna kata 19. Tunjuk dah di Sabah tu, lepas pilihan raya mendadak kenaikan dia. Semalam saja Sabah 800. Semalam saja. Ini saya tak tahu apa. Tak pernah berlaku tuan-tuan. COVID sampai 1000. Negara kita mana ada 1000. Dia dah naik sampai 1000 lebih. Rakyat dalam ketakutan. Kalau makna kata bila parlimen tak boleh bubar sebab COVID, mungkin ketika itu akan berlaku darurat. Wallahu alam. Kita tak tahu apa nak jadi. Cuma saya tuan-tuan sekalian berhadapan dengan COVID ni, mari kita contohi Brunei Darussalam. Tak betul tak betul kalau saya tengok dalam Facebook apa yang diucapkan oleh Ustazah Asma Harun. Dia dapat berita daripada kawan dia daripada Brunei. Sultan Brunei tuan-tuan sekalian, saya tengok video tu dia berucap. Dia menyeru ucapan dia ke seluruh negara Brunei. Dia kata ini bala daripada Allah Ta'ala. Memang betul pun tuan-tuan. Kalau kita baca ayat Allah memang macam tu. Sebab dia turun satu dunia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan, bala bencana di daratan dan di lautan. Satu dunia tuan-tuan, darat ke laut ke udara ke, semua datang COVID. Semua kena. Pasal apa benda ni berlaku? Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, aku nak bagi rasa dengan apa yang mereka buat. Manusia buat hari ni. Mana tempat tak ada tempat maksiat? Kelang arak, judi, pergaulan bebas, zina, hari-hari berlaku atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini balasan daripada Allah Taala untuk kita. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali balik kepada Allah. Tuhan turun bala ni supaya kita kembali kepada Allah. Bertaubat, berinabah, mengaku kesilapan kita, berdoa pada Allah, minta Tuhan tarik balik. Sultan Brunei dalam ucapan dia saya dengar, ini mungkin bala Tuhan. Marilah kita berhenti daripada buat maksiat, kembali kepada Allah dengan bertaubat, dia kata. Ini bala daripada Allah. Minta rakyat dia berdoa. Dan dengar ceritanya hari-hari rakyat Brunei baca Yasin. Hari-hari. TV pun tuan-tuan sekalian dah tak ada dah. Sial benda mengarut. Semua duk baca Quran. Baca orang mati kan. Kita negeri kita ni tunggu orang mati. Bila mati baru baca Quran. Macam tu lah lebih kurang. Di Brunei tu macam orang mati. Sat lagi baca Quran, sat lagi baca Quran, sat lagi baca Quran. Ceramah-ceramah agama saja. Duk cerita agar kita semua kembali kepada Allah Ta'ala. Raja baca Yasin, menteri baca Yasin, rakyat semua pakat baca Yasin. Alhamdulillah hari ni Brunei tak ada kes COVID. Tak ada langsung dah. Kalau kita boleh ikut macam tu, kan? Mari kita ramai-ramai kempen kesedaran. Tak apalah SOP pun SOP lah juga. Yang tu jaga juga. Tapi ni bab kerohanian ni. Sebab kita tahu bala tu daripada Allah. Kalau kita ikam, Syekh Ibn Atta kata yang meletakkan dia saja boleh angkat. Yang meletakkan bala COVID ni Allah saja boleh angkat. Mari kita mengadu balik kepada Allah. Berinabah, merendah diri kepada Allah. Desakan tu kena kuat. Kelab malam, judi, jangan tutup sementara, tutup terus-terus lah. Kelang-kelang awak ditutup terus lah, bukan tutup sementara. Jangan duk mincup-cup lah bau, tutup terus. Lah. Supaya kita makna bebas daripada pandemik ni. Takut tuan, beribu dah ni. Bukan sikit-sikit dah 1000 lebih dah. Demai, ya Allah ya Tuhanku. Kan? Jadi oleh itu sama-sama lah kita berdoa kepada Allah. Kita sedapkan masyarakat, kan? Kita tulis dalam Facebook kita. Kalau makna kita tak mau berhenti maksiat yang berlaku ni, seolah-olah kita cabar Tuhan.
Tuan, 1000 lebih kami tak heranlah. Buat banyak lagi pun tak apa. Allah macam tu. Tak macam mana Rasulullah dan para sahabat. Hujan lebat pun lari pergi masjid. Kan? Ribut sikit lari pergi masjid. Apalah dosa kita ni hingga Tuhan turun bala macam ni. Kita pun nak macam tu. Cukuplah ya Allah. Kami tak mampu lagi nak berhadapan dengan ni. Kesan dia besar tuan. Ekonomi dah jam. Kilang banyak tutup. Nak makan rakyat yang teruk ni. Makan pun tak ada apa dah. Dah teruk dah. Kerja berhenti. Pengangguran meningkat. Kan? Ni semua ni berlaku di hadapan kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.